dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Jawatan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan meletakkan kita di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh letakkan kita di mana-mana pada waktu ini, tapi maha rahimnya Allah letakkan kita di tempat yang terbaik, tempat turunnya rahmat Allah, ini masjid Allah. Sebab itu bila kita masuk masjid, kita disunahkan masuk dengan kaki kanan membaca doa Allah maftahli abwaab rahmatik, dan kita niat i'tikaf. Sepanjang keberadaan kita dalam masjid, maka berjalanlah ganjaran pahala i'tikaf. Juga kita sedang menunggu waktu solat isyak. Jadi amal ini dipanggil intizar fi salah, menunggu waktu solat. Sepanjang itu kita didoakan oleh para malaikat, dan kita juga sedang duduk dalam majlis ilmu yang kita semua tahu majlis maghfirah, keampunan, yang bukan saja kita dapat manfaat, bahkan ibu ayah kita sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia akan mendapat manfaat. Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di majlis para malaikat. Menyambung panjang kitab sirah kita Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Mubarak Furi rahmatullahi alaih, berada pada bab membicarakan tentang percikan api peperangan yang pertama. Percikan api peperangan yang pertama dimulakan oleh Aswad ibni Abdul Aswad al-Makhzumi. Dia seorang yang suka bertengkar dan berakhlak buruk. Dia keluar daripada pasukannya sambil berkata, aku berjanji kepada Allah, aku akan minum dari kolam mereka, atau aku akan hancurkan kolam itu, atau aku mati dekatnya. Apabila dia keluar, Hamzah ibn Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, juga keluar untuk berlawan dengannya. Tatkala mereka berdua saling berhadapan, Hamzah menyerangnya sehingga kakinya putus di bahagian pertengahan tulang keting. Ketika itu dia telah hampir dengan kolam. Dia jatuh terduduk di atas tanah sementara kakinya memercikkan darah sehingga terkena Hamzah. Kemudian dia bergerak perlahan-lahan menuju ke kolam sehingga merebahkan diri ke dalam kolam untuk memenuhkan janjinya. Sementara itu Hamzah menyerangnya untuk kali kedua di dalam kolam. Baik, bila mana peperangan Badar ini berlaku, maka seperti telah kita terangkan sebelum ini, bahawa semua perigi-perigi di Badar telah dipecahkan. Supaya apa? Supaya pihak musuh tak boleh dapat sumber air. Yang tinggal hanyalah perigi yang berdekatan dengan tentera Islam, dekat kubu orang Islam. Jadi Aswad ibn Aswad al-Makhzumi ini, dia satu suku dengan Abu Jahal, Bani Makhzum. Abu Jahal juga namanya ialah Amri bin Hisham al-Makhzumi. Jadi Bani Makhzum.
Jadi dia nak tunjukkan keberanian dia, tidak takutnya dia kepada pihak lawan. Dia bersumpah untuk minum air daripada telaga yang berdekatan dengan orang Islam itu. Ataupun dia kata dia nak pecahkan telaga itu, ataupun dia akan dibunuh dekat-dekat dengan telaga itu. Itu sumpah dia. Maka dialah yang memulakan api percikan peperangan. Masa itu perang belum mula lagi. Orang pun baru sampai di kalangan Quraisy, sedang ambil tempat. Dia ni yang mulakan peperangan. Baik. Ini merupakan pembunuhan pertama dan menyalakan api pertarungan. Selepas itu 3 orang penunggang kuda terbaik daripada Quraisy telah keluar daripada pasukan, yang mana ketiga-tiga ini berasal daripada satu keluarga. Baik. Bila mana peperangan telah disusun tentera, peperangan ni pun dia ada barisan saf macam semayang. Sebab itu dalam riwayat kata 2 saf yang Allah paling suka. Pertama saf semayang, yang kedua saf perang, saf untuk menuju ke medan perang. Ini dua-dua adalah saf. Baik. Jadi tuan-tuan, bila saf telah diletakkan, ditegakkan, tentera Islam berbaris, pihak musyrikin juga berbaris. Ini di Badar, dan nak bertempur dah. Tertib peperangan zaman dulu, maka mereka kena hantar wakil untuk uji kekuatan ketenteraan mereka. Hantar seorang ataupun 2 orang ataupun 3 orang wakil untuk lawan one by one, sparring one by one. Tengok kekuatan yang mereka ada. Kalau tengok pada jumlah tentera, memang orang Islam tak ramai, 300 lebih saja. Pandangan masyhur kata 313. Tapi ada pandangan lain kata 316, 324, 312. Berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyatakan jumlah sahabat tadi yang pergi Badar. Baik. Jadi mereka telah hantar wakil mereka. Maka Abu Jahal telah bakar semangat orang Quraisy. Wahai orang Quraisy, tunjukkan kekuatan kamu dan tampillah ke hadapan untuk tunjukkan kehebatan kamu, untuk tunjukkan betapa kuatnya kamu. Jadi tuan-tuan, Utbah bin Rabi'ah ini adalah bapa mertua Abu Sufyan, dan dia memimpin peperangan Badar daripada awal. Dia adalah orang Quraisy yang paling tua. Selepas Abu Talib, maka orang tua selepas dia Abu Talib adalah Utbah bin Rabi'ah. Bila Abu Talib meninggal, maka Utbah bin Rabi'ah menjadi orang paling tua di kalangan Quraisy. Dan Utbah bin Rabi'ah ini adalah orang yang mana hati dia sedikit lembut, tak macam Abu Jahal. Dan Utbah bin Rabi'ah, anak dia ada dalam masuk Islam, iaitu Abu Huzaifah bin Utbah. Abu Huzaifah bin Utbah sahabat Nabi. Sebelum peperangan Badar, Abu Huzaifah bin Utbah pernah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan ayah saya, pandangan kamu? Baginda menyatakan perkara yang benar. Dari kaum mafhum, dia seorang yang bijak, dia seorang pemimpin yang hebat. Kalau dia datang pada Islam, kami takkan sia-siakan dia. Sebab Islam tidak akan merendahkan satu yang telah ditinggikan sebelum Islam. Maksudnya kalau sebelum Islam dia pemimpin masyarakat, lepas Islam dia tetap akan jadi pemimpin masyarakat. Kalau sebelum Islam dia general perang macam Khalid bin Walid. Siapa lagi? Amr bin As, ni general perang. Setelah datang Islam, dia tetap jadi general, dia takkan jadi prajurit, dia takkan jadi askar biasa. Tak. Dia tetap akan dimuliakan. Jadi Utbah ni juga ialah orang yang mana pernah memberi khidmat pada Nabi. Di mana ketika di Taif. Sebelum ni kita pernah belajar kisah Taif. Waktu Nabi di baling batu di Taif, Nabi telah pergi ke situ ladang anggur. Di sana terdapatnya anggur yang mana milik 2 orang Quraisy. Siapa dia? Utbah dan adik dia Syaibah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, kedua-duanya merupakan pembesar Quraisy yang membenci dan menentang Nabi. Tetapi di Taif dia tengok orang Bani Thaqif lukakan Nabi, benda yang Quraisy tak pernah buat pada Nabi. Baling batu sepanjang 1 kilometer, Quraisy tak pernah buat. Dan ini satu bentuk penghinaan terhadap bangsa kita Quraisy. Maka semangat kesukuan itu asabiah ada pada dia. Maka dia tak sanggup tengok orang Quraisy kena macam tu. Maka dia tak sampai hati, dan dia telah arahkan hambanya Adas untuk hantar minuman dan anggur pada Nabi. Yang akhirnya Adas telah beriman di tangan Nabi SAW. Jadi dia pernah beri khidmat pada baginda. Bukan itu sahaja, dalam hadis sahabat sebut ketika Abu Talib masih hidup lagi, Utbah lah yang dihantar oleh Quraisy, termasuk Abu Jahal, untuk pergi bincang dengan Abu Talib supaya Abu Talib suruh anak saudaranya berhenti buat dakwah.
Ketidaksukaan Quraisy pada Nabi bukanlah kerana Nabi itu namanya Muhammad, tidak. Tetapi kerana usaha dakwah Nabi buat. Bukanlah kerana berbeza agama. Kalau berbeza agama itu tak pelik, Quraisy tak halang pun. Sebelum itu ada lagi orang-orang yang telah berbeza agama dengan Quraisy, beragama Nasrani, berpegang dengan kitab yang tulen. Seperti orang yang telah Nabi jumpa pada awal Islam, saudara kepada Sayyidatina Khadijah, di mana tuan-tuan dia berpegang dengan agama tauhid, tidak menyembah berhala. Tetapi Quraisy tak bunuh dia dan tak kacau pun dia. Termasuklah Abdullah bin Jahsh, sahabat Nabi, juga tak dikacau. Kenapa? Kerana agama mereka ketika itu tak ada dakwah, hanya amal masing-masing saja. Tetapi bila mana Nabi bawa Islam, yang mana dalam Islam ni ialah agama dakwah, mengajak orang kepada Islam dan meninggalkan sembahan berhala, maka ini masalah. Ini yang mereka tak suka. Jadi sebab itu tuan-tuan, kemuliaan umat ini ialah kerana kerja dakwah. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, kalau kita nak dimuliakan oleh Allah, kita ambil bahagian dalam kerja dakwah. Kita kena buat dakwah. Tak kira lah kita ustaz ke, orang biasa ke, pekebun ke, kita kena fikir macam mana nak ajak manusia pada Allah. Untuk ajak satu orang pergi masjid, tak perlu belajar azhar. Jom pergi masjid. Untuk mengajar orang, kena belajar azhar, kena belajar pondok. Tapi untuk ajak orang pergi masjid, budak kecil pun boleh ajak. Maka itulah dakwah. Adapun taklim, mengajar perlu berilmu. Akan tetapi mengajak, satu orang berkebun pun boleh ajak orang pergi masjid, satu orang berkebun pun boleh ajak orang untuk dengar kuliah agama. Maka kemudian orang ini, bila umat ini buat kerja dakwah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat. Kata Umar radhiyallahu anhu, kuntum bukan untuk kamu, tapi kuntum itu adalah untuk kami, kata Umar. Kerana Allah Ta'ala guna lafaz kuntum, bukan guna lafaz antum. Kalau antum untuk kita, tapi kuntum ni orang telah lalu di kalangan sahabat. Maka kata Umar, kamu akan jadi umat yang terbaik kalau kamu buat kerja dakwah macam kami buat, baru jadi umat yang terbaik. Allah sebut dalam Quran juzuk 11 muka kedua, was-sabiquna al-awwalina minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang ikut sahabat buat dakwah dengan cara sahabat buat, maka barulah mereka akan mendapat kemuliaan macam sahabat dapat kemuliaan. Jadi tuan-tuan, mereka menentang Nabi SAW kerana Nabi buat kerja dakwah. Maka Utbah ni, dia datang untuk berhentikan kerja dakwah Nabi. Tapi bila Nabi dakwah dia hampir-hampir terkesan dengan perkataan Nabi. Bila dia balik pada Quraisy, dia kata, jangan kacaulah Muhammad, biarlah dia dengan urusan agama dia, kita jangan kacau dia. Kata Abu Jahal, tidak syak lagi, engkau telah termakan sihir Muhammad. Masya Allah. Termasuk dalam Badar ini juga, asalnya dia ketua memimpin peperangan Badar. Kita telah bincangkan pada pertemuan yang lalu, 1,300 tentera Quraisy, asalnya 1,300 tentera. Dalam perjalanan dah nak hampir sampai, dapat berita Abu Sufyan selamat. Utbah pergi kerana nak membantu menantu dia. Dengar cerita orang Islam telah tawan Abu Sufyan dan kafilah, maka dia pergi jadi ketua untuk selamatkan menantu dia. Dalam perjalanan dapat tahu Abu Sufyan selamat. Utbah kata, kalau Abu Sufyan selamat, buat apa kita pergi perang, baik kita balik. Kita nak selamatkan Quraisy. Kalau kita pergi perang juga, kita akan bunuh keluarga kita yang tak berdosa. Siapa dia? Dia kadang orang Islam, keluarga kita, Quraisy. Kalau kita perang juga, kita akan bunuh saudara kita yang tak berdosa. Maka Utbah telah buat perancangan untuk balik. Bila Utbah buat perancangan untuk balik, maka Abu Jahal tak suka perkara ini. Maka diminta Ibnu Al-Hadrami untuk menahan orang-orang Quraisy daripada balik. Ibnu Al-Hadrami ini, anak dia dibunuh sebelum tu. Dia kacau sahabat, serang sahabat, akhirnya sahabat lawan dan dibunuh di Taif. Baik, dia tak puas hati, kenapa orang Quraisy balik? Maka akhirnya 300 sahaja balik, tinggal 1,000 orang. Bila tinggal 1,000 orang, Utbah dipecat daripada menjadi ketua Badar kerana Abu Jahal takut nanti dia akan patah balik lagi sekali. Jadi Abu Jahal lah yang menggantikan pimpinan Quraisy dalam Badar. Jadi ketika mana Abu Jahal tanya, untuk permulaan perang ni, saya ulang balik yang lepas supaya tuan-tuan nampak kenapa Utbah ni bagi
Kenapa Utbah ni maju ke depan mula-mula? Waktu orang lain semua tak sedia, dia mula-mula nak awal Islam. Kerana dia baru dipecat. Dia seakan-akan dah hilang. Rakyat dia ataupun masyarakat Quraisy yang pergi perang Badar ni dah hilang kepercayaan. Jadi dia nak kekalkan pengaruh dia tu. Maka bila Abu Jahal tanya, siapa di kalangan wahai Quraisy, tunjukkan kekuatan kamu. Siapa di kalangan kamu yang berani untuk maju ke depan, untuk tunduk pada mereka, yang ini orang Islam, berapa kuatnya kita? Maka Utbah maju ke depan. Walhal dialah orang yang paling tua di kalangan mereka. Dia tak maju ke depan pun tak apa dah. Tapi sebab dia nak kembalikan kepercayaan. Cerita dia tuan-tuan. Bila orang tak percaya, susah kembalikan. Sebab itu amanah ni benda yang besar. Amanah ni benda yang besar, masya-Allah. Bila orang dah tak percaya, kan, susah nak kembalikan. Masya-Allah. Sebab itulah hadis kata apa? Tidak ada iman bagi orang tak amanah, dan tidak ada agama bagi mereka yang tak menepati janji. Bukan kecil. Hadis Nabi berat tu. Tidak beriman bagi orang yang tidak ada amanah. Maksudnya tak sempurna iman. Dan tidak ada agama. Macam orang tak ada agama, janji-janji tapi tak tepati. Jadi tuan-tuan, amanah ni, kepercayaan bukan senang. Maka Utbah ni cuba untuk kembalikan kepercayaan, maka dia telah maju ke depan. Utbah, orang paling tua di kalangan mereka. Usia dia muda sikit daripada Abu Talib. Maksudnya tua lah. Dia bawa pedang dia. Dan anak dia Abu Huzaifah berada di pihak Islam. Bila anak dia tengok dia maju ke depan, ketika itu sahabat semua bertakbir, Allahu Akbar, bertakbir melihat Utbah maju ke depan. Maka pada ketika itu anak dia dengan begitu sebab mengatakan bahawa, wahai ayah, begitu ramai Quraisy 1000 orang, kenapa engkau yang maju ke depan? Kenapa? Kerana anak dia nampak kebinasaan ayah dia pada hari ini. Ayah dia akan mati dalam kekafiran pada hari ini. Kenapa? Kerana 3 orang yang maju ke depan tu, 3-3 akan dibunuh oleh orang Islam. Seterusnya betul yang mulia, Abu Jahal bakar lagi semangat. Wahai Quraisy, tunjukkan kekuatan kamu, maju ke depan. Maka telah maju orang kedua. Siapa dia? Syaibah bin Rabi'ah, pakcik dia. Dia kata, Allahu Akbar, punya banyak Quraisy, kenapa pakcik maju ke depan? Kerana dia tahu pakcik dia akan mati pada hari ini. Sebab Nabi dah doa dah. Malam tadi Nabi dah doa, siapa yang lawan Islam akan Allah hapuskan. Dan Abu Jahal seru kali ketiga, wahai Quraisy, tunjukkan kekuatan kamu, maju ke depan. Maka majulah orang ketiga. Siapa dia? Abu Walid bin Utbah, abang dia. Punyalah ramai orang Quraisy datang, kenapalah abang maju ke depan. Jadi 3 ni satu keluarga. 3 ni satu keluarga. Dan tuan-tuan kena jelas, 3 ni lah yang dibunuh awal setelah Aswad bin Abi Aswad tadi. 3 ni mati awal. Dan 3 inilah yang menjadi sebab dendam kesumat yang ada pada Hindun untuk bunuh Hamzah ketika di Uhud. Sebab 3 ni adalah ada kaitan dengan Hindun. Utbah bin Rabi'ah ayah kepada Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Hindun binti Utbah, Syaibah pakcik dia, Abu Walid adik dia. Maka dendam ini dibawa sampai ke Uhud. Sebab itu di Uhud dia telah bagi tawaran, siapa bunuh Hamzah bebas daripada jadi hamba. Ini cerita ni berlarutan. Sebab itu Uhud ini ialah peperangan timbal balas kekalahan orang kafir dalam peperangan Badar. Ini kita kena jelas. Baik. Seterusnya, maka telah keluarlah 3 orang tadi. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Apabila mereka keluar dari barisan mereka meminta orang untuk bertarung. Dia kata, wahai orang Islam, tunjukkan kekuatan kamu, keluarkan daripada kamu di kalangan orang Islam. Maka 3 pemuda Ansar, orang-orang Madinah, kan, orang-orang Madinah dengarnya dicabar, orang Madinah terus maju ke depan. Siapa yang maju? Pertama Auf ibn Haris, yang kedua Muawis bin Haris, dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Ini 3 itu ni panglima perang di kalangan orang Ansar, orang Madinah. Tetapi orang Madinah tak ada kaitan dalam permulaan Badar. Maksudnya peperangan Badar adalah peperangan yang terjadi kerana orang Quraisy
telah merampas harta-harta orang Muhajirin dan mereka jual di Syam. Jadi ini berkaitan dengan orang Muhajirin, orang Quraisy, sama-sama Quraisy. Maka 3 orang Quraisy bertanya, Utbah, Syaibah dan juga Abu Walid bin Utbah tanya, kamu 3 orang ni siapa? Siapa kamu 3 orang ni? Auf bin Haris, Ma'awis bin Haris dan juga Abdullah bin Rawaha. Kami tak kenal pun kamu. Apa masalah kamu dengan kami? Yang kamu nak lawan kami ni, kamu siapa? Apa masalah kamu? Kata 3 orang tadi. Sebab di 3 orang yang bangkit tu adalah di kalangan orang Ansar. Bukan orang Muhajirin tak bangun, tapi nak beritahu orang Ansar ni punya sayang orang Muhajirin, biar kami pergi tak apa. Kami dengar dia ni siksa kamu di Mekah teruk sangat, biar kami pergi lawan mereka. Macam tu punya semangat. Maka mereka telah menjawab, kami orang Ansar, orang Madinah. Maka orang Quraisy, 3 orang tadi, Utbah, Syaibah dan Abu Walid, dia kata, wahai orang Ansar, kami tak ada masalah dengan kamu. Kami nak bertempur dengan saudara kami di kalangan orang Muhajirin, itu orang Quraisy. Maka dia menjerit, mereka menjerit, hai Muhammad, keluarkanlah orang-orang kaum kita sendiri. Maka telah keluar 3 orang. Nabi pilih. Dia nak sangat orang Quraisy maju ke depan. Nabi telah pilih. Siapa dia? Pertama Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris telah bangun dan maju ke depan. Kedua adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Memang Sayyidina Hamzah minta daripada awal lagi untuk jadi frontliner di barisan depan. Dan yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini 3 orang telah maju ke depan. Jadi Utbah, Syaibah dan Walid, Abu Walid ni kenal 3 orang ni. Hamzah mereka kenal, Asadul Arab, singa Arab. Telah masuk Islam, Asadullah, tukar jadi singa Allah. Masya Allah. Ketiga orang yang diarahkan oleh baginda tadi, ni atas keputusan Nabi, telah pergi dan berada dekat dengan orang Quraisy. Maka 3 orang Quraisy bertanya, siapakah kamu? Dia macam perli lah, padahal dia kenal. Dia macam perli nak bagi bakar. Kaedah orang terdahulu orang, dia akan bakar-membakar untuk betul-betul geram. Mau betul-betul puas hati lawan. Maka akhirnya peperangan telah, pertempuran untuk 3 orang telah bermula. Ubaidah bin Haris telah menentang orang paling tua dalam mereka, iaitu Utbah bin Rabi'ah. Hamzah pula menentang Syaibah dan Ali pula menentang Walid ibni Utbah, Abu Walid bin Utbah. Hamzah dan Ali tidak mempunyai masalah untuk membunuh lawan mereka. Sedangkan Ubaidah terpaksa berhempas pulas dan menjadi tentangan yang sengit sehingga berlakunya perlawanan yang panjang. Kenapa? Kerana Utbah bin Rabi'ah walaupun dia orang paling tua, tapi dia hebat di medan perang. Dia orang yang berpengalaman, dia hebat di medan perang. Dia ketua suku Bani Jum'ah. Nama suku dia Bani Jum'ah. Adapun Abu Jahal Bani Makhzum. Ini tuan-tuan. Baik. Seterusnya, kemudian Ali dan Hamzah. Ali dan Hamzah setelah membunuh kedua lawan ni, ulama kata yang mula-mula bunuh lawan ni adalah Hamzah. Hamzah telah bunuh Syaibah. Semua orang Islam bertakbir gembira. Sebab apa? Menunjukkan Allah beri kekuatan dan bantuan pada orang Islam. Semua Islam bertakbir, Allahu Akbar. Tapi kata ulama, ada satu orang yang takbirnya agak perlahan. Siapa dia? Itulah dia, Abu Huzaifah bin Utbah. Allahu Akbar. Wahai pakcik, selamat tinggal dan kita takkan bertemu selama-lamanya. Tak temu lagi dah. Sebab apa? Bila meninggal dalam kafir, takkan jumpa lagi selama-lamanya. Tak jumpa lagi dah. Kalau kita, ayah kita meninggal, mak kita ke pakcik kita meninggal, kawan-kawan kita meninggal, memanglah kita sedih, kita berpisah dengan dia. Tapi tuan-tuan jangan risau, kita akan jumpa lagi. Sebab kita pun akan pergi juga. Kalau kita tak pergi, lainlah kita sedih. Saya ingat ayat satu orang abang Hamzah nama dia, yang
satu keluarga dia meninggal 9 orang yang dalam kat terminal feri dekat Sabah ke Sarawak tu. Yang mak isteri dia hantar anak pergi madrasah, salah masuk gear tu, termasuk dekat dalam terminal feri tu, tenggelam dengan baby meninggal. Masa tu suami dia tengah keluar 40 hari. Suami dia datang kat tempat kejadian, tengok jenazah disusun, meninggal isteri dia. Wartawan TV3 tanya, apa perasaan abang? Wartawan tu pun tak apa cerdik juga. Orang tengah sedih dia pergi tanya, apa perasaan abang? Abang sedih tak? Dia kata, buat apa nak sedih? Tuan-tuan tengok jawapan dia. Saya kata, kalau saya ke tempat dia pun saya tak boleh jawab macam tu. Walaupun saya ustaz, punya tenang muka dia. Dia kata, buat apa nak sedih? Sebab kita nak pergi sana juga. Lainlah kalau dia pergi, saya tak pergi. Dia pergi dulu, saya pergi kemudian. Dia pergi dulu, saya pergi kemudian. Jumpa dah kat sana. Buat apa nak sedih? Wartawan tu pun bingung. Dia yang mangsa ke orang tu yang mangsa? Confuse orang. Tuan-tuan, orang beriman ketika menghadapi musibah, idza asabat, ketika menghadapi kan, Allah sebut dalam Quran, orang beriman ketika menghadapi musibah apa dia kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang, dengan tenang je. Dan hampir 40 hari dia pergi khidmat Seri Petaling. Kan nak balik rumah mungkin sedih, dia khidmat sebulan kat Seri Petaling. Masya Allah, khidmat kebersihan, khidmat apa kan. Kita je tengok dia, kita yang sedih. Dia muka relax je, tapi kita tak tahulah perasaan dia. Tapi nak keluarkan jawapan tu bukan senang tuan-tuan. Mengaji pondok 10 tahun pun belum tentu boleh keluar jawapan tu daripada hati tu. Buat apa nak sedih? Kita nak pergi sana juga, dia kata. Kalau kita tak pergi, dia orang je pergi, mestilah saya sedih. Tapi sebab saya pun akan pergi juga. Jawapan dahsyat tuan. Ini orang beriman, iman dia Masya Allah luar biasa dia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tetapi kalau keluarga kita tak beriman pada Allah, maka kita tidak akan jumpa selama-lamanya. Walaupun dia seorang Nabi. Nabi Nuh AS ketika anak dia dimakan banjir, maka dia kata, wahai Allah, ini anak aku, keluarga aku. Allah sebut dalam surah Hud, apa kata Allah? Hari ini mereka bukan lagi keluarga kamu. Putuslah, dah tak ada dah. Dia bukan keluarga kamu dan kamu takkan jumpa dia selama-lamanya. Ini tuan-tuan. Maka Abu Huzaifah tengok pakcik dia mati, hati dia begitu sedih. Maka dia Ali bunuh pula Walid bin Utbah, abang dia. Semua Islam gembira, Allahu Akbar. Maka dia dengan takbir yang begitu perlahan, Allahu Akbar, wahai abang, kita tidak akan dapat berjumpa lagi selama-lamanya. Sedihnya dia sebab dia tak dapat sediakan abang dia mendapatkan iman pada Allah. Dia dah dakwah abang dia, pakcik dia pun dia dakwah. Abu Huzaifah ni bukan main-main tuan. Dia frontliner di Mekah. Dia ni buat dakwah gila-gila ni. Kalau baca dalam itu sahabat tu, dahsyat dia buat dakwah. Kalau tuan-tuan tengok Omar The Series, kalau tuan-tuan ada tengok filem Omar The Series, ada keluar kat TV, dekat YouTube pun ada cerita pasal Sayyidina Omar The Series tu pun digambarkan macam mana Abu Huzaifah dakwah bapak dia, dakwah pakcik dia, dakwah Hindun, dakwah Abu Sufyan. Dahsyat ini buat dakwah. Kita kadang nak suruh bini bangun subuh pun takut, nak kerja bini tahajud pun seram-seram. Kan dia mau macam mana dia membuat dakwah. Keluarga mereka tak beriman kepada Allah, sungguh-sungguh dia buat dakwah. Bahkan minta pendapat Nabi pula, minta Nabi doakan pula, sungguh-sungguh. Betul-betul nak keluarga dia datang pada iman. Tapi di depan mata dia, keluarga dia mati dalam keadaan mati selain daripada jalan Allah, mati tanpa iman. Dan kemudian Ali dan Hamzah telah membantu Ubaidah. Ubaidah cedera kerana Utbah ni kuat. Utbah ni di kalangan orang tua dan dia ada pengalaman. Dia serang Ubaidah cedera. Maka Ali dan Hamzah menyerang Utbah dan akhirnya membunuhnya. Selepas itu mereka meletak kakinya hingga putus. Ubaidah dan Ubaidah pula disebabkan kecederaan itu dia telah mati di Sofra. Ini saya dah pergi 4 kali Sofra ni. Sofra ni di pedalaman sikit. Badar nak balik Madinah, dia ada satu telaga, dia panggil Bi'run Nabi, telaga Nabi. Masuk pedalaman, jalan tak ada tar. Masuk pedalaman, ada satu kubur. Kat situ kubur Ubaidah bin Haris, orang yang melawan Utbah, cedera disebabkan diketak Utbah tadi. Kesan daripada itu dia syahid on the way balik. Dia meninggal dunia on the way balik Madinah.
Baik. Dan Utbah tadi mati dan kakinya putus. Sebab itu Hindun ketika di Uhud dendam dia pada Hamzah paling kuat, pada Ali tak sangat. Sebab dia nampak daripada tiga-tiga tu yang paling otai Hamzah. Takkanlah Hamzah tak kenal Utbah, kawan-kawan dia juga. Kenapa dia perlu buat macam tu? Dia perlu faham macam tu. Kalau Ali ni mungkin dia tak faham sangat, dia budak muda. Kata Hindun ni lah, dia nampak Hamzah lah perancang sebenarnya. Tapi memanglah Hamzah yang paling berani. Asadul Arab, singa Arab. Singa takkan nak makan rumput. Singa kena makan rusa, kena makan daging. Jadi singa kena garam tak ambil pulang. Jadi tuan-tuan, maka Hamzah lah yang Hindun nampak punca kepada kematian ayah dia. 4 atau 5 hari satu padang pada ketika tentera Islam ada dalam perjalanan pulang ke Madinah. Ini kematian Ubaidah bin Haris. Terletak dekat Bi'run Nabi, telaga Nabi. Dekat situ ada telaga, Nabi pernah minum kat situ. Cuma sekarang ni telaga itu masih ada, tapi terbiar, tak dijagalah. Dan makam sahabat ada tak jauh. Saya rasa dalam 70 ataupun 100 meter daripada telaga tu ada kubur sahabat, iaitu Ubaidah bin Haris. Seterusnya, Sayyidina Ali bersumpah atas nama Allah. Dan ayat ini turun berkenaan tentang mereka. Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua pihak yang saling bertarung demi membela agama Allah. Ini Ali dan Hamzah bantu Ubaidah untuk bunuh Utbah. Ini merupakan permulaan yang teruk bagi musyrik. Musyrikin tengok mereka kalah, walaupun mereka ada satu ketumbukan tentera 1000 orang. Tetapi orang Islam jumlah tak ramai, pedang pun tak banyak. Berapa orang je yang ada pedang? Sebagian besar pakai pelepah tamar. Pakai pelepah tamar pergi perang. Kau bayangkan. Masya Allah. Dia orang ada kuda. Orang Islam kongsi-kongsi kuda dan unta. Dan mereka telah kehilangan 3 panglima perang. Campur Aswad tadi, 4 orang dah mati. Kemarahan mereka memuncak sehingga mereka telah menyerang tentera Islam secara serentak. Bila mati je 3 orang ni, maka mereka menyerang orang Islam secara serentak. 1000 orang tu terus serang. Walaupun tentera Islam telah memperoleh kemenangan daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sentiasa mengikhlaskan diri serta merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menghadapi serangan musyrikin yang bertubi-tubi itu. Mereka mengambil langkah berjaga-jaga dan mengambil langkah bertahan. Dengan itu tentera Islam berjaya membuatkan tentera musyrikin mengalami kekalahan. Dan mereka berkata, Ahadun Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Baik, seterusnya bab membicarakan tentang doa Rasulullah SAW. Setelah memeriksa barisan tenteranya, Rasulullah SAW kembali ke kubur utama. Kubur utama tu sekarang dibina masjid, namanya Masjid Aris. Kalau kita pergi di Badar tu, namanya Masjid Aris. Baik, apa doa baginda? Ya Allah, berilah kepadaku apa yang pernah kau janjikan untukku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar kau penuhi ikrar dan janjimu. Setelah peperangan meletus, Nabi telah doa sepanjang malam. Nabi doa nangis-nangis. Ada panjang doa Nabi itu. Antaranya inilah, kalau kau tak bantu orang Islam, ya Allah, tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi. Itu antara petikan doa Nabi. Panjang doa Nabi. Nabi doa akan menangis sehingga lidah Nabi jatuh. Dan Abu Bakar tengok Nabi tu, Abu Bakar tak sampai hati. Sampai Abu Bakar suruh Nabi bertenang. Maksudnya sungguh-sungguh. Tuan-tuan bayangkan, Nabi nak ajar kita bahawa walaupun Nabi nak ajar kita sebenarnya macam mana cara berdoa yang betul. Maksudnya dengan sungguh-sungguh minta. Hari ini kita tak sungguh-sungguh minta, tapi tak dapat kita marah. Kita tak sungguh-sungguh minta. Nabi doa sungguh-sungguh. Setiap apa yang Nabi ajar kita sungguh-sungguh minta.
Sebab itu dalam berdoa ini ada 5 adab. Pertama, kena puji Allah. Kedua, selawat atas Nabi. Puji Allah, selawat atas Nabi yang paling pendek yang imam-imam selalu baca. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Itu paling pendek. Ada sahabat puji Allah ni sejam. Puji Allah dalam mencatat hadis diceritakan seorang sahabat puji Allah sejam. Wahai Allah, hanya Engkau saja yang tahu betapa beratnya gunung. Wahai Allah, hanya Engkau saja tahu berapa tetes hujan yang turun dan di mana dia akan turun, di mana dia akan bertakung, berapa jumlah takungan. Hanya Engkau saja yang tahu. Sejam puji Allah. Ada sahabat puji Allah sejam. Bayangkan. Lepas tu selawat kepada Nabi. Yang ketiga, merendahkan diri kita depan Allah. Itu kaedah doa. Ya Allah, aku ni hina, Kau yang maha mulia. Aku ni lemah, Kau yang maha kuat, yang berkuasa. Aku ni bodoh, Kau yang maha bijaksana. Aku ni penuh kekurangan, Kau yang maha sempurna. Kita lemahkan diri kita, rendahkan diri depan Allah. Itu kaedah doa. Yang keempat, barulah minta hajat. Yang keempat, minta ampun dosa. Minta ampun dosa. Kerana banyak doa-doa kita yang tersekat kerana dosa-dosa kita. Macam usus, kata ulama, bila ada benda tersumbat, jadi usus tu sangkut. Begitu juga doa, dia macam saluran usus, kata ulama. Doa tu nak sampai, tersangkut sebab dosa-dosa, tersekat. Sebab tu tak sampai. Dan begitu rezeki, nak sampai kepada kita kadang-kadang tersekat disebabkan dosa-dosa kita. Sebab itu dalam hadis riwayat sebut, zina menghampiri kefakiran. Zina menghampiri kefakiran. Dosa akan menyebabkan hidup kita susah. Hidup kita akan susah disebabkan dosa. Walaupun di kaca mata manusia nampak macam kita kaya, rumah besar, kereta besar, ada pangkat, kedudukan di sisi manusia, tapi serabut tak serabut kita je tahu. Kita yang dapat rasakan. Jadi disebabkan dosa-dosa itulah, maka kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Yang kelima, baru minta hajat. Hajat dunia, hajat akhirat. Kita minta dua-dua. Sebagaimana kita beritahu dunia 50, akhirat 50. Nak tahu betul tak betul, tengok doa lah. Selalu orang cakap, Syekh, hantar ni duduk masjid je. Dah dia kerja imam, memang duduk masjid. Lepas tu takkan duduk kat pasar. Hantar ni duduk masjid je. Dunia pun kena usaha juga, Syekh. Dunia 50, akhirat 50. Selalu orang cakap macam tu. Cuba tengok dia doa, betul ke? Dia minta dunia punya banyak, akhirat cuma ujung je. Waqina azabannar. Itu pun sampai main WhatsApp. Itu pun tangan dah kat bawah dah. Tapi dia beritahu satu dunia 50, akhirat 50. Allah, Nabi beritahu dalam hadis sahih. Siapa yang menjadikan hadis, siapa yang menjadikan dunia sebagai kerisauan dia, bangun-bangun tidur dah fikir dah perancangan untuk projek apa di dunia, maka Nabi kata Allah Ta'ala akan jadikan kemiskinan terbayang di 24 mata dia, dan dia tidak akan dapat rezeki lebih daripada apa yang dapat. Hadis sahih. Dan siapa yang bangun tidur ataupun menjadikan akhirat sebagai kerisauan dia, maka Allah Ta'ala akan kayakan dia. Ini janji Nabi SAW. Maka kata ulama, dunia ni bukan patut kita risaukan, tapi kita urus. Dunia di tangan, di hati jangan. Jangan dekat hati, kat tangan je. Jangan masuk dalam hati. Kereta biarlah kat tempat kereta, jangan masuk dalam hati kita. Rumah biarlah kat tempat dia, jangan masuk dalam hati kita. Dalam hati kita ni kena letak kebesaran Allah, kena letak perkara akhirat. Kerana kita tak dicipta untuk dunia, dunia dicipta untuk kita. Pokok, gunung, ganang, semua ni dicipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk kehidupan akhirat. Dia dicipta untuk kita, kita jadi hamba dia. Kan pelik tu. Dia dicipta untuk kita, bukan kita dicipta untuk dia. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena sedarkan diri kita bahawa kita dicipta untuk akhirat. Jadi tuan-tuan berahmati lagi dikasihi Allah SWT, itu kaedah dalam berdoa. Maka Nabi berdoa sungguh-sungguh. Setelah peperangan meletus sehingga sampai ke muncaknya, Rasulullah SAW berdoa lagi, Ya Allah, jika kau hancurkan kami pada hari ini, maka engkau tidak akan disembah. Maksud tak ada orang Islam lah. Ya Allah, jika seperti itu yang kau inginkan, maka engkau tidak akan disembah setelah hari ini untuk selama-lamanya. Bersungguh-sungguh Nabi SAW berdoa sehingga kain, ini ridak, ridak yang diletakkan di bahu. Selalu ulama-ulama pakai, para habaib pakai kat bahu.
yang digunakan untuk alat semayang. Tu rida tu ialah sunnah. Ada orang kata tak sunnah. Ni masalah juga tuan. Sebab itu dia kena belajar betul-betul hadis. Saya pernah tanya satu orang ulama di Masjid Nabawi tentang rida. Saya kata, Syekh, rida tu sunnah ke tak? Sebab di sisi orang Wahabi, rida tu yang dipakai di kepala. Jadi yang pakai kat bahu ni tak sunnah, dia kata. Baik, sebenarnya saya nak tahu rida tu pakai kat mana. Tapi saja je saya tanya, rida tu sunnah ke tak? Sebab saya berpegang sunnah, ada hadis. Banyak hadis tentang rida. Sekarang ni saya nak tahu pandangan ulama Saudi, rida tu pakai kat mana? Sebab dia cerita kat orang pakai kat kepala. Jadi kita nak tahu. Dia kata rida yang pakai di bahu tu tidak sunnah. Sebenarnya saya nak tahu bahu ke kepala. Dia dah beritahu bahu lah. Sebab dalam hadis dah tunjuk dah yang rida tu sunnah. Kita tak perlu jawapan tu sunnah ke tak. Kita nak tahu dia punya stand dia kat bahu ke kat kepala. Jadi tuan-tuan, rida yang dipakai di bahu itu adalah sunnah. Dipakai oleh para sahabat, digunakan untuk sejadah, digunakan untuk selimut sahabat, digunakan untuk safrah makan dan banyak perkara lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada rida, masya-Allah, satu perkara yang baik dan menambahkan nilai sunnah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf sebenarnya konsen terkasar bahasa, kesilapan terlanjur bicara. Kita minta ampun pada Allah. Moga Allah menerima kita semua. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat diamalkan. Insya-Allah kita bertemu lagi tahun depan 2023 insya-Allah. Wallahu a'lam. Salam.